Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan hasil e-bulletin kami yang bertajuk Bukit dan Gua Bersejarah di Mekah. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Intan Liana binti Bahri daripada kelas DPHU 3D. Baik, mari kita teruskan dengan pengenalan e-bulletin ini. Mekah ataupun dengan nama panjangnya ialah Mekah Al-Mukarramah, terletak 75 km daripada timur Jeddah. Mekah juga merupakan tempat lahir Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW serta tempat baginda menerima wahyu daripada Allah SWT. Di sebalik keagungan kota Mekah ini, terdapat beberapa bukti terulung pada masa dahulu hingga masa kini, dan ianya juga telah mendapat perhatian seluruh umat Islam daripada setiap negara untuk mengunjungi tempat tersebut. Antaranya ialah Jabal Rahmah, Jabal Abi Kubais, Jabal Tubair, Jabal Nur, Jabal Sur, dan tidak dilupakan Bukit Safa dan Marwah. E-bulletin ini akan mengupaskan sedikit sebanyak tentang peristiwa bersejarah, kelebihan bukit dan gua serta latar belakang bukit-bukit tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ulfa Izzati binti Muhammad Azham dari kelas DPHU 3D. Okey, saya akan menerangkan tentang tajuk Jabal Rahmah. Okey, Jabal Rahmah ni sememangnya semua umat Muslim tahu apa itu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni sebuah bukit yang berbatu granit yang terletak di bahagian timur Padang Arafah di kota Mekah, Arab Saudi. So bukit ni dia terkenal dengan gelaran bukit kasih sayang. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab kat situ tempat Nabi Adam dengan isterinya Siti Hawa berjumpa setelah diturunkan daripada syurga. So dari bukit ni kita dapat menyaksikan hamparan Padang Arafah ni dipadati dengan para jemaah dari setiap penjuru dunia. Contohnya dari Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, dan macam-macam lagi. So dekat bukit ni juga dapat menyaksikan terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Jabal Rahmah ni juga dia ada nama lain selain Jabal Rahmah ni. Dia ada Jabal Ilal, Alal, Al-Nabai dengan Al-Qur'ain. Bukan Al-Quran, Al-Qur'ain. Nanti kalau pergi sana, bila orang cakap nak pergi Jabal Ilal, jangan pelik. Jangan kata ada Jabal lain, ada Jabal Rahmah. So kisah dekat Jabal Rahmah ni dia ada 3. Kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kisah Nabi Adam ni dia bertemu dengan isterinya Siti Hawa setelah ratusan tahun berpisah setelah diturunkan daripada syurga. Sebab apa dia diturunkan daripada syurga? Sebab dia melanggar larangan Allah, iaitu waktu di syurga dia makan buah khuldi. Allah dah larang dia makan, tapi dengan hasutan syaitan dia makan. Lalu Allah turunkan mereka ke bumi. So dari situ diorang terpisah, yang tempat yang sangat jauh, sepi, dan rasa rindu tu mesti ada. So dari kisah Nabi Adam ni, kisah pertama yang panggil apa, romantik lah dalam perjalanan umat manusia ni. So kita kena tahu betapa besarnya, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada umat dia yang tak ada apa belah bahagi. Allah sayang semua. So kisah yang kedua pula, kisah Nabi Ibrahim, di mana beliau mimpi beberapa kali menyembelih anaknya. Tapi itu memang orang panggil apa, memang perintah daripada Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Sebab tu kita ada apa, ibadah korban. Kisah situlah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. So kisah yang terakhir di Jabal Rahmah ialah kisah Nabi Muhammad SAW, di mana Jabal Rahmah ni juga menjadi tempat diturunkannya wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW,
yang menerangkan tentang kesempurnaan agama. Tak kala baginda melakukan wukuf. Wahyu tersebut ada dalam surah Al-Ma'idah yang dikatakan, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Itu dalam surah Al-Ma'idah. So, apa ciri-ciri Jabal Rahmah ni? Jabal Rahmah ni dia terletak di bahagian timur Padang Arafah macam saya sebutkan tadi. Dan ketinggian Jabal Rahmah ni lebih kurang 70 meter dan terdapat sebuah tugu bersegi empat setinggi 8 meter. Dan dia juga dibangunkan 168 anak buah tangga untuk mendaki ke puncak Jabal Rahmah tersebut. So, yang terakhir sekali ialah kesilapan yang dilakukan oleh para jemaah di Jabal Rahmah. So, yang pertama ialah mereka menulis nama atau nama pasangan di batu atau yang tugu tu, tulis nama dengan niat untuk mengambil berkat. Itu tak boleh, itu orang panggil dah dikira khurafat. So tak boleh, itu kesilapan yang selalu jemaah buat. So yang kedua pula ialah berdoa atau solat membelakangi kiblat. Kalau berdoa tu kita faham, kalau solat tu even mutawif atau mutawifah dah tegur tapi diorang still tak menghadap kiblat. So, kesilapan yang terakhir yang dilakukan oleh jemaah haji ialah wukuf di luar kawasan Arafah ataupun di luar wilayah Arafah. Sedangkan kita sendiri dah tahu kan, wukuf di padang Arafah. Kita tak boleh, kalau luar tu kesilapan lah tu, salah lah tu. Okay? So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Caca Kisinambun binti Muhammad Aiman Haris Pun dari kelas DPSU 3D. Saya akan teruskan dengan tajuk tentang Jabal Nur dan Gua Hira. Apakah latar belakang Jabal Nur? Jabal Nur adalah sebuah gunung di mana Malaikat Jibril pada 17 Rejab turun membawa wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Gunung ini terletak di sebelah tenggara 4 km dari kota Makkah, iaitu dekat dengan Jalan Mina menuju ke Arafah. Kerana adanya perluasan wilayah, sekarang gunung ini berada di dalam Makkah. Dalam kitab Taurat, jabal ini disebut dengan Jabal Faran, juga dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Jabal Nur. Jabal ini terpisah dari gunung-gunung yang ada di Makkah. Di gunung ini terdapat Gua Hira yang menambah kehebatan dan keagungan gunung tersebut. Di jabal ini terdapat gua yang dinamai Gua Hira. Ini tidak dimasuki sinar matahari dari sejak terbit hingga tenggelamnya, sehingga orang yang berada di dalamnya tidak akan merasakan sengatan matahari. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan bacakan sedikit ayat Al-Quran dari surah Al-Alaq dari ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi, apakah maksud yang terdapat pada surah ini? Yang pertama ialah baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang kedua ialah dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Yang ketiga ialah bacalah dari Tuhanmu yang maha mulia. Dan yang keempat ialah yang mengajar manusia dengan pena. Dan yang terakhir ialah ayat yang kelima adalah dia mengajar
manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, saya akan teruskan dengan tajuk Gua Hira. Ini untuk pengenalan. Okey, kita bacalah untuk mengenal apakah Gua Hira. Gua Hira ialah sebuah gua yang terletak kira-kira 2 batu dari Makkah di atas sebuah gunung bernama Jabal An-Nur di wilayah Hijaz di Arab Saudi. Gua itu sendiri berukuran 12 kaki panjang dan 5 kaki 3 inci lebar. Tinggi gua ini ialah 270 meter dan boleh didaki dengan kira-kira 600 anak tangga. Wow, hebat sungguh gua ini, Gua Hira ya. Letaknya pada tebing menanjak yang agak curam. Walaupun Gunung Nur tidaklah terlalu tinggi, namun begitu pendakian menuju ke Gua Hira melalui jalan lereng-lereng Bukit Nur yang kering dan berbatu. Setiap orang haruslah memiliki kekuatan fizikal dan mental yang kuat untuk mendaki menuju ke Gua Hira. Jadi gua ini terkenal sebagai tempat di mana Muhammad menerima wahyu yang pertama daripada Allah melalui malaikat Jibril. Gua Hira adalah tempat Muhammad selalu menyendiri dan bermunajat selain bertahanus dan bertakarub kepada Allah selama 3 tahun. Lama tu, bagi kita lamalah 3 tahun. Baginda juga selalu ke situ bagi menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang pada saat itu masih belum beriman kepada Allah dan sering melakukan maksiat dan dosa-dosa besar. Jadi di sini kita dapat lihat betapa mulianya Nabi Muhammad bagi menghindari pandangan daripada melihat dosa-dosa seperti maksiat dan sebagainya. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan keistimewaan Gua Hira. Terdapat 3 keistimewaan Gua Hira. Yang pertama ialah sebelum turunnya wahyu yang pertama, gunung ini terkenal dengan Jabal Hira. Setelah turunnya wahyu ditukar namanya Jabal Nur yang bererti cahaya kerana di situlah cahaya Islam mula memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru alam. Seterusnya yang kedua ialah Gua Hira merupakan gunung yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyendiri di dalam dan beribadah sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah Gua Hira telah terpilih untuk menerima beberapa kelebihan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bukit-bukit lain. Allah SWT memuliakannya dengan menjadikannya tempat Rasulullah SAW beribadat dan turunnya wahyu yang pertama. Dan yang terakhir saya akan bacakan riwayat dari Khadijah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi telah menyendiri di Gua Hira. Beliau melihat mimpi yang benar sampai kemudian Jibril turun membawa wahyu. Lalu Nabi pulang ke rumahnya dengan gemetar. Lalu beliau menceritakan kepada isterinya kejadian yang telah menimpanya dan Khadijah pun memberitahukan hal ini kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah memberi kabar gembira tentang kenabiannya seraya berkata, sesungguhnya dia adalah Nabi umat ini. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Saya akan meneruskan lagi pembentangan e-bulletin kita pada hari ini dengan latar belakang dan beberapa peristiwa yang berlaku di Jabal Sur. Di muka surat yang kelima ini ialah perkenaan tentang latar belakang Jabal Sur. Di kota Mekah akan terlihat beberapa bukit berbatu dan di antara dataran tertinggi bebatuan tersebut ada bukit yang telah menjadi saksi kepada peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW dan bukit tersebut ialah Jabal Sur. Jabal Sur ini mempunyai 3 puncak yang saling berdekatan dan bersambung di antara satu sama yang lain. Jabal Sur ialah salah satu bukit yang tertinggi di kota Mekah dan di puncaknya terdapat sebuah gua yang bersejarah iaitu Gua Sur. Perkataan Sur ini bermakna lembu jantan kerana bentuk Jabal Sur seperti bahagian belakang lembu jantan. Bukit Sur ini terletak di tengah-tengah Mekah, kira-kira 4 km dari sebelah selatan Masjidil Haram. Tinggi bukit pula ialah sekitar 458 meter. Untuk mendaki ke gua memerlukan dalam masa lebih kurang 1 jam. Kawasan bukit ini juga dikenali dengan nama Hayyu Al-Hijrah pada masa kini. Ia juga merupakan tempat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari
ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Gua Sur sering menjadi tumpuan jemaah-jemaah yang menunaikan haji maupun umrah. Kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW ini juga ada diceritakan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 40. Marilah kita beralih ke muka surat yang seterusnya. Di muka surat yang ke-6 ini pula, saya telah menyediakan beberapa kisah dan antaranya ialah kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW, kisah Saidina Abu Bakar digigit ular berbisa dan juga kisah Asma, iaitu puteri Abu Bakar yang soleha. Mari kita mulakan dengan kisah penghijrahan Rasulullah. Hijrah ini dilakukan kerana Rasulullah telah mendapat banyak ancaman daripada orang-orang kafir. Malahan pemuda Quraisy telah memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka telah mengirim para pemuda yang perkasa yang berasal dari setiap kabilah Quraisy untuk menjadi Al-Gojo. Al-Gojo ini ialah orang yang telah diupah untuk membunuh orang yang dikenakan hukuman. Semua pemuda ini telah diarahkan untuk mengepung rumah Nabi dari segala penjuru. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah memerintah Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat tidur baginda. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada seorang musuh pun yang nampak kepergian baginda pada malam itu. Dan baginda pun terus menuju ke rumah sahabat, iaitu Saidina Abu Bakar, untuk melarikan diri ke arah Jabal Sur. Setelah pemuda Quraisy ini tersedar, mereka pun terus masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya melihat Ali bin Abi Talib memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Meski berat dalam memperjuangkan tegaknya Islam, Rasulullah tetap teguh berjuang dan tak pernah lelah berdoa ketika dikejar oleh kaum Quraisy di sekitar Jabal Sur. Rasulullah pun menemukan Gua Sur. Keajaiban pun terjadi. Pertolongan Allah kepada Rasulullah muncul ketika sangat dibutuhkan. Saat kaum Quraisy tiba di depan gua, secara ajaib terdapat sarang labah-labah yang menutupi mulut gua itu dan juga sarang burung merpati. Dalam waktu yang sangat singkat, makhluk-makhluk Allah ini berusaha untuk melindungi Rasulullah dengan membuat sarang yang besar yang biasanya harus dibuat dalam waktu yang sangat lama. Kisah yang seterusnya ialah kisah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Di saat Rasulullah baring di pangkuan beliau, tiba-tiba sahaja seekor ular yang berbisa keluar dari dalam lubang Gua Sur. Abu Bakar sudah berusaha untuk menghalau ular tersebut supaya tidak mendekati Rasulullah. Tetapi malangnya dialah yang digigit oleh ular berbisa itu. Tidak lama kemudian, beliau menggigil dan demam, tetapi beliau tetap menahan rasa sakit itu kerana Sayyidina Abu Bakar tidak mahu tidur Rasulullah terganggu disebabkan olehnya. Dan yang terakhir ialah kisah tentang puteri kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah ini, Asma juga telah berkorban untuk memberi bekalan makanan kepada Rasulullah dan bapanya yang sedang bersembunyi di dalam Gua Sur. Walaupun Asma tahu risiko agak besar, namun dia tetap menghendap supaya tidak diketahui oleh kaum kafir saat dia menuju ke Gua Sur pada waktu malam. Itu sahaja daripada saya berkaitan dengan latar belakang dan peristiwa yang berlaku di Jabal Sur. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Aisyah binti Muhammad Nafi dari kelas GPSU 3D. Okey, saya akan menerangkan jabal yang seterusnya, iaitu Jabal Abi Qubais. Okey, dari segi bahasa Arab, Jabal Qubais ataupun Bukit Abi Qubais adalah sebuah tanah tinggi atau bukit di sebelah timur Mekah, okey, yang letaknya berdekatan dengan Masjidil Haram di Arab Saudi. Sebab Arab Saudi, Masjidil Haram dekat dengan Arab Saudi lah kan. Okey, bukit ini berhadapan dengan Jabal Qayqian. Maksudnya ni Jabal Abi Qubais, ni Jabal Qayqian. Maksudnya dia boleh nampak antara dua bukit ni. Kalau kita duduk atas ni, kita boleh nampak bukit sini macam tu. Okey, jika kita membelakangi Hajar Aswad, kita akan tengok terpandanglah di atas bukit itu berdirinya satu istana yang telah ditara habis. Bukit itu telah diperkosa sebegian rupa. Itulah Jabal Abi Qubais yang mempunyai sejarah rapat berkaitan dengan Baitullah dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Okey, seterusnya dulu ketinggian bukit ini mencecah 420 meter. 420 meter. Lepas tu Dr. Haikal banyak menyebut Dr. Haikal dulu lah kan. Dia banyak menyebut dalam cerita Jabal Abi Qubais ni pada umumnya dihubungkan dengan riwayat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul. Maksudnya kat sini
Jabal Abi Qubais ni menceritakan dengan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. Okay. Nama bukit ini dia ambil dari satu penduduk Bani Jurhum, iaitu Qubais bin Syahlik yang telah tewas di atas bukit itu. Lepas tu ada riwayatkan mengatakan, iaitu Imam Asy'ariti, bahawa Jabal Abi Qubais ini adalah seawal-awal bukit atau bukit ciptaan Allah di atas muka bumi. Maksudnya Jabal Abi Qubais ni adalah bukit pertama di atas muka bumi ini, di kota Mekah, di tanah Arab Saudi. Slide yang kedua ni saya banyak menceritakan tentang sejarah di Jabal Abi Qubais ni. Banyak sejarah mengenai Jabal Abi Qubais ni, tapi yang paling masyhur adalah Hajar Aswad. Itu batu hitam yang diturunkan Allah ke dunia ini. Jabal Abi Qubais ni dikenal sebagai Jabal Al-Amin, iaitu jabal yang dipercayai atau bukit penyimpanan amanah, sebab Hajar Aswad disimpankan di situ pada waktu Taufan, pada zaman Nuh, dan sehingga zaman Nabi Ibrahim membina semula Kaabah. Kalau kita tengok Ustazah Raya ada cerita juga pada pasal Jabal Abi Qubais ni, di mana selepas pembangunan semula Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS, Jabal Abi Qubais ni telah mengeluarkan semua Hajar Aswad, lalu dibawa oleh Jibril dan menghantar ke Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Sebab Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail mencari satu batu untuk meletakkan satu tempat yang kosong di Kaabah. Allah juga telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat Islam supaya menunaikan haji. Sejarah yang kedua ni pula adalah di mana Jabal Abi Qubais juga telah Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan mukjizatnya, di mana dia telah membelah bulan atas permintaan kaum musyrikin Mekah yang tidak percayai bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul dan Nabi. Kat sini ramai yang tahu kan Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan atas mukjizat yang telah diberikan oleh Allah. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah membelah bulan di atas jabal ini setelah diminta oleh kaum musyrikin Mekah agar Nabi Muhammad SAW memperlihatkan mukjizatnya. Sebab kaum musyrikin dia tak percaya Nabi Muhammad SAW ni telah menerima mukjizat oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tak percaya semua tu. Lepas tu maka Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan jari baginda yang telah membelah bulan, sebelahan bulan di Jabal Abi Qubais dan sebelah bulan lagi di Jabal Al-Qaykan ataupun Jabal Hindi. Ada kata Jabal Hindi tapi tak macam tu kan. Lepas tu tetapi kaum musyrikin pula tak percaya bahawa itu adalah mukjizat. Ada yang katakan itu sihir. Allah Subhanahu Wa Taala ada meriwayatkan, ada merakam yang kata-kata mereka bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sihir. Ada dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1-2 mengatakan bahawa ini adalah sihir. Secara seterusnya, pada masa Islam, Jabal Abi Qubais ni telah hanya disebut dalam hubungan penduduk Mekah je, termasuk Khufafah, iaitu ayah Abu Bakar Siddiq yang telah naik di bukit ini, dan tempat-tempat lain untuk menyaksikan pasukan Islam masuki Mekah pada melangkah Mekah. Kat mana kat sini Ustazah Raya ada cakap juga pasal cerita tentang kabilah Qarhah dengan kabilah Khuza'ah telah berperang untuk menaluki Mekah. Mereka telah berperang untuk menaluki Mekah. Siapa yang menang, dia akan menaluki Mekah. Di mana pasukan Khuza'ah telah menang dan diberikan kepada Qusay, itu kaum Quraisy yang telah menawar Mekah dan memindahkan puaknya masuk ke dalam Mekah. Qusay ni adalah kaum Quraisy. Cerita seterusnya di mana Nabi Muhammad SAW telah dibawa oleh datuknya ke bukit itu untuk berdoa meminta hujan, kerana pada ketika itu Mekah dilanda kemarau. Lepas tu seorang wanita iaitu bernama Akikah binti Abi Saifi bin Hisham telah bermimpi lalu mendengar suara mengatakan bahawa di kalangan kaum Quraisy ni ada seorang Nabi akan muncul
seorang Nabi akan muncul. Dan di dalam mimpi itu memberi petunjuk, iaitu ciri-ciri siapa Nabi itu. Macam itulah. Okay, ada banyak lagi menceritakan berkaitan dengan Jabal Abi Qubais ni. Dulu dekat Abi Qubais ni adalah perkampungan yang banyak penghuni syekh ataupun ulama yang jumlah pelajar ingin mendalami agama. Okay, lepas tu, dan juga dulu di puncak bukit ini adalah sebuah masjid yang dinama Masjid Bilal. Okay. Dan sekarang semua ni dah tak ada lagi, kerana kini tiada lagi rumah, tiada lagi rubah, tiada lagi masjid di atas Jabal Abi Qubais ni. Yang ada hanyalah istana mewah, iaitu keluarga Saud yang saya first hari saya cakap. Kalau kita tengok, kita menghadap, kalau Hajar Aswad belakang kita boleh nampak dekat daripada Hajar Aswad kita boleh nampak bukit tu, ada atas bukit itu adalah sebuah istana mewah, iaitu daripada keluarga Saud. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Adriana binti Iraman daripada DPHU 3E. Okey, seperti yang kita tahu, tajuk assignment kali ini ialah bukit-bukit dan gua-gua yang bersejarah di Mekah. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang antara bukit yang terkenal di Mekah, iaitu Jabal Subair. Jabal Subair atau lebih dikenali Jabal Kurban merupakan bukit yang mana terjadinya peristiwa Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Melalui peristiwa inilah maka wujudnya ibadah kurban yang pertama kali bagi umat Islam. Okey. Riwayat ibadah kurban berlaku apabila Nabi Ibrahim mendapat sebuah mimpi untuk mengorbankan anaknya. Ceritanya, pada satu malam ke-8 dari bulan Zulhijjah, baginda bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim berfikir sama ada mimpinya itu perintah daripada Allah ataupun gangguan syaitan. Sebab seperti yang kita tahu, sesetengah mimpi ada yang merupakan petunjuk daripada Allah. Ada setengah mimpi juga merupakan gangguan syaitan. Jadi Nabi Ibrahim ni berasa ragu-ragu dengan mimpi tersebut. Sebabkan rasa ragu-ragunya tu terhadap mimpi tersebut, Nabi Ibrahim tak melaksanakan perintah berikut. Pada malam yang seterusnya, iaitu malam ke-9, Nabi Ibrahim masih juga mendapat mimpi yang sama. Maka yakinlah Nabi Ibrahim bahawa mimpi tersebut ialah mimpi perintah daripada Allah. Kerana pada hari yang ke-9 itu dinamai hari Arafah, iaitu mengetahui, yakni mengenal. Maka berazamlah Nabi Ibrahim, dan pada malam yang ke-10 Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi. Jadi pada waktu duha hari yang ke-10, Ibrahim pun melaksanakan perintah untuk menyembelih anaknya, di mana hari ke-10 dinamai hari Nahar, iaitu hari penyembelihan. Lalu Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih Ismail itulah. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya untuk menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah tersebut. Sifat Nabi Ismail ni sangat mulia sehingga
Allah pun memuji sifatnya itu di dalam Al-Quran. Okey, Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap untuk melakukan penyembelihan. Nabi Ismail pula taat dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Okey, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nampak menunjukkan sikap sabar, taat mereka dalam menjalankan perintah daripada Allah ini. Saat Nabi Ibrahim AS hendak mengayunkan parang, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor kibas. Hasbi Al-Shidiki ada menyebutkan tanduk kibas itu dipelihara baik-baik oleh Nabi Ibrahim sebagai tanda dan digantungkan di Kaabah. Okey, dari abad ke abad tanduk tu tergantung je kat situ. Ketika Kaabah terbakar pada Az-Zubair, maka ketika tu tanduk tu pun turut lenyap. Kerana dikatakan tanduk tersebut turut terbakar semasa kebakaran di Kaabah lah berlaku. Okey, kemudian setiap tahun pada tiap-tiap hari ke-10 dari Zulhijjah, Ibrahim menyembelih kurban. Pekerjaan menyembelih kurban dilanjutkan oleh anak-anak Ibrahim. Kurban ini telah disembelih menurut Hasbi lalu dibakar. Okey, jadi itulah penerangan ringkas serba sedikit tentang sejarah Jabal Subair. Jadi kita akan untuk mengenali lebih lagi, kita akan teruskan dengan poin yang seterusnya, iaitu lokasi Jabal Kurban. Okey, tadi kita dah dengar tentang sejarah Jabal Subair. Jadi saya akan teruskan lagi tentang lokasi Jabal Kurban. Ceritanya lokasi Jabal Kurban dengan sejarah Jabal Kurban ada perbezaan, maksudnya macam ada sedikit sama. Dekat ceritanya kat sini ada sedikit sama, tapi dekat lokasi Jabal Kurban ni akan diterangkan lebih detail lagi mengenai apa yang terjadi dekat situlah, dekat Jabal Kurban tu, ataupun lebih kenal sebagai Jabal Subair. Okey. Ceritanya apabila Nabi Ibrahim telah mendapat mimpi daripada Allah tu, dengan berat hati dan ikhlas, Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpi baginda kepada anaknya, iaitu Ismail. Dan ketika itu Ismail ini berada dalam lingkungan 6 ke 7 tahun. Tetapi Nabi Ismail ini mengizinkan ayahnya untuk menjalankan perintah daripada Allah tanpa rasa ragu. Okey, dengan penuh ketakwaan, mereka pun pergi menuju ke Jabal Subair lah, ataupun Jabal Kurban. Okey, Jabal Kurban ni dia terletak di perbatasan antara Mina dan Muzdalifah. Okey, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, baginda bertakbir sambil mengasah pisau yang akan digunakan untuk sembelihan. Maka dari situlah kita disunatkan untuk bertakbir ketika pada hari raya Adha lah. Menurut Ibn Uzi, saat Ibrahim ingin akan menyembelih anaknya, Ismail berkata kepada ayahnya, iaitu Ibrahim, Nabi Ismail berkata, kuatkanlah ikatanku hingga aku tidak dapat bergerak. Jauhkanlah bajumu hingga tidak terpercik darahku. Lalu terlihat ibuku hingga ia nanti bersedih. Dan cepatkanlah gesekan pisau pada leherku hingga mati. Mudah bagiku. Dan jika ayah datang pada ibuku, sampaikanlah salam dariku. Okey, kat sini daripada ayat yang Nabi Ismail cakap tadi.
kita boleh nampak yang Nabi Ismail ni sebenarnya sangat-sangat menyayangi kedua-dua ibu bapanya, iaitu Nabi Ibrahim dan ibunya lah. Tapi dalam masa yang sama, Nabi Ismail ni dia sangat patuh dengan perintah Allah, walaupun dia dikatakan kena disembelih oleh bapanya sendiri, tapi beliau tanpa rasa ragu sanggup menerima perintah tu, disebabkan perintah itu adalah perintah daripada Allah. Okey, selanjutnya Ibrahim mendekati Ismail dan menciumnya, lalu pun menangis sambil berkata pada anaknya, "Berbahagialah wahai anakku, berada dalam pertolongan serta perintah Allah." Okey, setelah membaringkan leher Nabi Ismail di atas sebuah batu, Nabi Ibrahim bersedia untuk menyembelih Ismail untuk menjalankan perintah daripada Allah. Namun Allah berkehendak lain. Allah menukarkan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Kibas ni yang bulunya panjang, tebal dan kerenting. Hal ini juga ada disebutkan dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 103 hingga 107. Kat sini kita boleh lihat detik-detik bagaimana Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail. Ada dia ibarat macam antara sayang dengan perintah daripada Allah. Okey, tapi kita tak boleh samakan sikap kita dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, sebab kerana sifat mereka lagi tinggi dan lagi mulia daripada kita. Okey, baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betapa sayangnya, betapa cintanya kepada Allah sehingga sanggup melakukan perintah seperti korban tadi itulah. Hal ini membuktikan bahawa cinta Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segalanya. Okey, cinta itu mengalahkan nafsu-nafsu duniawi serta menundukkan keinginan keduanya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita sebagai manusia biasa yang tidak ada apa-apa ni, kenalah patuh dan bertakwa seperti mana kita boleh lihat daripada peristiwa ni, yang sangat memberi pengajaran dan macam panduan lah pada kita untuk dijadikan teladan dalam hidup. Okey, jadi ini sahaja cerita penerangan ringkas daripada saya tentang Jabal Subair ataupun lebih dikenali sebagai Jabal Quban. Jadi saya ingin di akhir pembentangan ini saya ingin memohon maaf jika ada salah dari segi penyampaian dan percakapan, kerana yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruknya datang daripada saya. Okey. Jadi kita akan, tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada pembentang yang seterusnya. So sekian, terima kasih. Okey, nama saya Nur Syairah Azani binti Ahmad Zamhairi. Saya daripada kelas PPHU 3D. So saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kisah di sebalik Bukit Safa dan Marwah. Okey, Bukit Safa dan Marwah ni dia merupakan dua buah bukit yang terletak berhampiran dengan Kaabah atau dikenali juga sebagai Baitullahil Haram. Jadi di situlah sebenarnya ada satu sejarah, yang mana sejarah tu boleh kata sejarah antara sejarah yang penting buat umat Islam lah, dan khususnya buat para jemaah haji. Sebab apa? Sebab di situlah akan ada satu rukun haji yang akan dilaksanakan oleh para jemaah, iaitu ibadah sa'i.
Okey, jadi di Bukit Safa dan Marwah ni sebenarnya dia ada kisah dia tahu. Dia ada kisah di sebaliknya yang mana membabitkan Siti Hajar, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim AS, dan juga anaknya iaitu Nabi Ismail AS. So dekat situ ada satu kisah yang mana Siti Hajar mencari air untuk anaknya yang kehausan. Jadi kisah ni sebenarnya ada sebelum ibadah haji ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi, sebab wujudnya wujudnya Nabi Muhammad SAW ni selepas Nabi Ibrahim kan, maksudnya dah lambat, lepas tu baru dah lama lepas tu baru Nabi Muhammad lahir. So waktu zaman Nabi Ibrahim tu lagi sebenarnya ada berlaku peristiwa ni, dan peristiwa ni lah yang diangkat dan dijadikan oleh Allah SWT sebagai satu ibadah ataupun salah satu rukun lah, orang kata rukun untuk melaksanakan haji. Macam yang kita tahu, Nabi Ibrahim ni dia ada dua isteri, iaitu Siti Sarah dengan Siti Hajar. At first dia orang ni okey kot, tapi disebabkan bila Siti Hajar dah ada anak, jadi Siti Sarah ni dia macam cemburu lah. Biasalah perempuan kan, ada waktunya cemburu juga. Jadi dia cemburu. Jadi dia cakap dengan Nabi Ibrahim, dia kata dia tak nak duduk satu tempat dengan orang kata dia tak nak duduk satu negeri lah dengan Siti Hajar ni. Jadi dia suruh Nabi Ibrahim pisahkan dia orang. Lepas tu Nabi Ibrahim pun tinggalkanlah Siti Hajar, bawa lah Siti Hajar ke satu tempat ni. Waktu tu Nabi Ibrahim tinggal dekat Hebron, Palestin. So dekat situlah bermulanya peristiwa tu. Bila Nabi Ibrahim dah tinggalkan Siti Hajar, maka kat situlah struggle-nya seorang wanita untuk survive, untuk orang kata cari rezeki, cari sumber air untuk anaknya yang kehausan. Kat situlah bermulanya peristiwa orang kata berlari-lari anak tu. Waktu tu Nabi Ismail nangis. Lepas tu biasalah ibu kan, pastilah runsing kan tengok anaknya menangis, kehausan apa semua. So dia pun lari anak antara Bukit Safa dan Marwah, lari. And then kata mukjizat lah kot dia. Yang takkan kecil Nabi Ibrahim tu terpancurlah air yang sekarang kita kenali sebagai air Zam-Zam. Okay, so next kita akan cerita pula ibadah sa'i ketika haji dan umrah. So ibadah sa'i ni dia berjalan. Sa'i ni adalah orang kata istilah dia berjalan ataupun berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Marwah. Boleh kata sa'i ni adalah satu orang kata untuk memperingati lah peristiwa Siti Hajar yang mencari air tu untuk anaknya Nabi Ismail tu. Jadi kalau macam zaman dulu dia mungkin ada tanda je, tapi sekarang sebab dah moden, so dekat sana nanti dia ada penanda, dia tahu dia ada lampu neon berwarna hijau. So bila jemaah dah sampai dekat situ, maksudnya dah sampai dekat kawasan lampu neon warna hijau tu, jemaah lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak lah sepanjang tu. Tapi kalau perempuan, dia cuma disarankan untuk berjalan laju. Fahamlah kan kenapa perempuan tak disarankan untuk berlari-lari anak. So itulah dia sedikit berkaitan ibadah sa'i. Lepas tu satu fakta menarik yang mungkin ramai yang tahu ataupun ada yang pernah dengar tapi macam ya ke macam tu. So dekat Bukit Safa ni sebenarnya ada lagi satu sejarah yang orang kata sejarah penting jugalah buat Islam, iaitu di mana waktu Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan buat pertama kalinya, dekat situlah
Nabi Muhammad berdiri. Maksudnya Nabi berucap dekat atas bukit Safa tu. Dia panggil, waktu tu Nabi panjat bukit tu, lepas tu Nabi apa orang kata, Nabi seru, Nabi panggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di hadapan baginda. Tapi macam kita tahulah kan, dakwah pertama Nabi ditolak. Sehingga kan ada yang mengata Nabi gila. Termasuklah pakcik dia Abu Lahab. Dan di situlah sebab Abu Lahab ni menghina Nabi. Waktu tu lah turunnya surah Al-Lahab yang tak baca ada Abi Lahab wa tab tu kan. Waktu tu lah turunnya surah tu sebab Abu Lahab menghina Nabi dengan sangat teruk. Dah lah dia tak terima ajaran Nabi. Lepas tu dia hina Nabi. Lepas tu dia maki Nabi. Macam melampau lah apa yang dia buat tu. Lepas tu dia pengaruh-pengaruh orang kan. Sebab tu dekat surah Al-Lahab ni Allah kata celakalah. Celakalah kamu. So itu serba sedikit lah yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan kisah-kisah di sebalik Bukit Safa dan Marwah. Untuk slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Dan yang terakhir ialah penutup bagi e-bulletin ini. Setiap tempat yang terdapat di Tanah Haram mempunyai rahsia dan sejarahnya yang tersendiri. Ianya dapat memberi teladan dan iktibar kepada seluruh umat Islam. Namun begitu, e-bulletin ini hanya mengupas tentang sejarah berkaitan gua dan bukit-bukit yang terdapat di kota Mekah. Ianya bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang peristiwa yang berlaku di setiap bukit dan kelebihan bukit-bukit tersebut. Kerana bumi bertuah inilah yang menjadi saksi kepada liputan sejarah sejak daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu sehingga ke zaman Rasulullah dan zaman para sahabat dalam mengekalkan dan menyebarkan dakwah Islam. Bukit-bukit di sekitar Mekah ini bukan sekadar bukit biasa dan terdapat beberapa bukit telah menjadi saksi penghijrahan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwahnya seperti Jabal Sur dan Jabal Nur. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah mengambil sakna dan mempelajari tentang tempat-tempat ini untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan tahap keimanan dalam diri kita. Sekiranya mempunyai peluang dan kesempatan, kita juga dianjurkan untuk menziarahi sendiri tempat-tempat tersebut agar perasaan cinta akan agama dalam diri kita semakin bertambah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.